Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Didoakan agar semuanya sihat. Amin. Hari ini Umi akan kongsikan resepi daging lembu masak dendeng. Semoga perkongsian ini memberikan idea kepada siapa yang ingin berniaga juga untuk makan sendiri ataupun buat buah tangan kepada keluarga sewaktu mengunjungi kaum keluarga juga, insya-Allah. Umi sediakan 2 ketul daging yang dipotong besar, lebih kurang satu ketul tu 600 gram, lebih kurang jadinya 1200 gram. Jadi 1 kilo 200 gram. Di samping itu Umi sediakan juga kicap pekat, jalin dan juga kicap masin. Kalau kalau ada guna kicap manis pun boleh. Kalau guna kicap manis kita kuranglah, tak guna gula. Jadi memandangkan Umi tak ada kicap manis, Umi tambah gula dalam rebusan daging ni. Kita masukkan rempah 3 sekawan, kayu manis, bunga cengkeh dan juga bunga lawang, dan juga sedikit garam, dan berserta dengan gula, 2 sudu gula. Okey. Seterusnya kita masukkan juga 2 keping asam keping untuk menghilangkan rasa hamis tujuannya. Jadi Umi rebuskan juga sekali lada kering yang ingin dimasakkan bersama, direbus di dalam pressure cooker bersama dengan daging. Juga kita masukkan kicap pekat 2 sudu dan juga sesudu kicap masin. Jadi selanjutnya kita kita masukkan ke dalam pressure cooker dan rebus selama lebih kurang 15 minit. Iaitu kalau kebiasaannya kalau nak lembut betul kita selalu guna 30 minit kan untuk meat, tapi Umi buat untuk ayam ataupun duck. So buat 15 minit, jadi dia separa lembut. Daging tu kita rebus dalam keadaan ketulan yang besar supaya ianya masih juicy. Lada kering tu Umi cuci bersih dan terus masukkan dalam pressure cooker bersama dengan daging. Jadi tak perlu nak gunting ataupun nak buang biji. Jadi kita selanjutnya kita tambah gula. So mudahkan kerja lah. Tak perlu nak guna 2 piruk nak rebus lada dengan daging berasingan. Kita satukan je. Setelah kita onkan pressure cooker untuk dimasak selama 15 minit, maka seterusnya kita sediakan bahan untuk menumis, iaitu seperti serai yang diracik halus, dihiris halus, bawang besar boleh potong kasar, dan kita masukkan ke dalam chopper bersama juga dengan bawang putih. Jadi selanjutnya, apabila pressure cooker kita sudah cukup tempohnya 15 minit, kita matikan switch plug supaya cepat sejuk. Dan apabila penutup pressure cooker sudah boleh dibuka, kita asingkan daging, lada dan juga rempah 3 sekawan. Kita buang rempah 3 sekawan dan kita tuskan cili kering dan kita blenderkan cili kering berasingan. Kita boleh gunakan air rebusan itu untuk blender, dan kita tambah minyak 2 sudu ke dalam blender untuk memudahkan biji cili kering itu hancur sewaktu kita blend. Sebenarnya Umi tak guna ke semua cili kering ini nanti, kerana Umi tumpang masak dia sekali, dan Umi cuma perlu gunakan dalam 2 sudu besar lada kering yang telah dikisar, kerana cili ni agak pedas. Bila lepas kita kisar tu, kita kena pastikan sama ada cili ni rasanya pedas ke atau tidak. Kalau agak pedas, jadi kita gunakan sedikit saja. Jadi maklumlah, cili kering yang jual di pasaran ni kadang tak tentu rasanya, ada yang pedas, kadang ada yang sederhana pedas, tak tentu kan. Jadi kita mesti rasa dulu, jangan main masuk je, nanti kepedasan nanti masalah, sakit perut pula kan.
Oleh itu, kita perlu rasa dahulu kepedasan cili itu sebelum kita nak masukkan dalam kita punya resepi. Setelah lada siap dikisar dan bawang siap kita chop kasar, tak terlalu halus. Kalau masuk blender halus sangat kan. Jadi kita nak ada cangkir-cangkir sikit. Jadi bawang putih, bawang besar dan juga serai kita tadi kita chop dalam chopper. Kita tak guna blender kan. Supaya kita ada cangkir kita punya bawang. Daging yang telah direbus tadi apabila telah sejuk, bolehlah kita potong-potong ikut beberapa ketul sederhana, saiz sederhana, and then kita hiris kasar, hiris tebal lah. Kita jangan hiris terlalu nipis kerana kita nak tumbuk lagi kan. Jadi kita potong atau hiris agak-agak tebal, and then kita masuk dalam lesung. Kita boleh susun lah sekeping-sekeping ataupun kita nak campur 3-4 keping, kita tumbuk sekali. Jadi ikut keselesaan dan kemudahan. Kalau nak cepat susun 3-4 keping, tumbuk sekali. Waktu kita tumbuk pun kita tidaklah terlalu tipis sangat. Kalau terlalu tipis dia pecah kan. So kita tumbuk pun agak-agak kita tengok keadaan. Jadi apabila kita tumbuk sederhana tipis, jadi apabila kita menggoreng bahannya tidaklah terlalu pecah berderai kan. Umia juga ada petua bagaimana nak hiris daging. Kita tengok ira dia. Bila ira dia menegak, kita melawan arah kan. Kita lintang lah. Dia melintang, kita potong menegak. Jadi kalau kita potong menegak, dengan menegak juga nanti akan liat kita punya daging. Jadi untuk mengurangkan liat daging, kita potong arah yang berlawanan. Kalau dia menegak, kita potong melintang. Ya. Nampaknya selesai sudah proses menumbuk. Jadi selanjutnya kita panaskan kuali. Kita akan panaskan kuali dengan minyak yang sederhana, tidak terlalu banyak, cukup untuk kita menggoreng daging yang kita ada. Baik, lada, bawang, bahan tumis dah sedia. Jadi daging pun ada semangkuk. Sudah siap, kita panaskan minyak dalam kuali. Agak-agak secukup kita menggoreng, ratakan minyak tu kepada semua daging yang kita ada. Kita goreng sebentar sahaja kerana kita tak mau daging itu digoreng terlalu lama, akan menyebabkan liat. Jadi dengan setakat membalik-balikkan dalam minyak panas sebentar, jadi daging itu pun lebih akan rasa lebih wangi apabila kita goreng dengan minyak kelapa sawit. Jadi setelah rata goreng, tak perlu terlalu lama ya. Ratakan sahaja minyak tersebut dan kemudian kita bolehlah angkat. Menu daging ni kita tak boleh amalkan kerap sangat. Jadi kita sekali-sekala teringin bolehlah makan daging. Tapi kalau untuk kesihatan kita kurangkan ya. Okey. Baik, setelah digoreng rata sekejap dengan minyak yang panas, jadi kita bolehlah angkat. Kita tak perlu goreng terlalu lama, memandangkan daging kalau kita goreng terlalu lama dia akan menjadi liat. So kita goreng sebentar saja untuk mendapatkan wangi minyak tu. Jadi dia lagi lebih perisa lah.
rasanya. Kita gunakan kuali yang sama, kita tambah 3 sendok minyak dan kita masukkan bahan yang dikisar seperti bawang besar, bawang putih dan serai tadi. Kita tumis sehingga garing, ke kuning keemasan, dan kita tambahkan kita punya lada mesin sebanyak kalau sudu besar biasa tu 4 sudu besar sudu makan. 4 sudu makan, dan sebab cili ni agak pedas, jadi kita adjust lah ikut kepedasan. Jadi Umi guna 4 sudu besar lada yang dimesin dan ditumis hingga naik minyak. Kemudian kita gunakan air rebusan tadi. Gunakan juga air rebusan untuk memperisakan sambal ni masuk ke daging. Jadi kalau yang suka berkuah, bolehlah tambah lebih kuah rebusan tadi. Tapi kalau yang suka kering atau nak tahan lama sikit, kita kurangkan kuahnya. Jadi yang penting lada dan bahan mesin ini dapat serap rata kepada daging tadi. Juga kita tambah kicap pekat dan juga kicap masin, serta tambah gula garam untuk memperisakan lagi daging ikut cita rasa dan selera masing-masing. Setelah betul garing lada dan bawang, naik minyak, kita tambah air rebusan untuk memperisakan lagi kuahnya supaya dia mesra ke dagingnya. Jadi bila ada kuah, sambal ni akan meresap ke daging yang telah kita goreng tadi. Jadi itu baru naik perisanya kan. Apabila sambal ataupun kuahnya telah siap perisa, barulah kita masukkan daging. Kita masukkan daging dan kita balik-balikkan daging tu hingga rata, dan kita rasa apa yang kurang dan kita tambah sehingga merata dan memuaskan, baru kita matikan api. Jadi masaklah kita punya daging lembu dendeng, insya-Allah. Daging masak dendeng ni kita boleh makan dengan ketupat ke, nasi impit ke, nasi putih atau nasi minyak, tak kisahlah. Janji ada ianya sesuai dengan selera masing-masing. Apabila sambal dendeng ini kita telah siap masak, kita boleh sejukkan dia sebelum kita masuk ke dalam bekas, beberapa bekas untuk kita asingkan. Yang mana kita perlu nak simpan lama, kita masuk dalam freezer. So bila nak makan, kita just panaskan. Kita packing sesuai dengan berapa banyak yang kita nak gunakan. Bagi sesiapa yang berminat untuk berniaga, Umi halalkan resipi ini. Selamat berniaga dan selamat mencuba. Jadi sekian perkongsian Umi. Jika ianya bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe. Juga tekan tombol loceng untuk notifikasi video-video Umi di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.